حسنة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat, sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat meneruskan lagi mendengar perkara-perkara yang baik hasil peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis baginda, yang mana kita yakin tidak ada jalan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Tak kira di mana saja kita berada, tak kira apa derajat kita, tak kira kesenangan, kesusahan dari sudut dunianya kehidupan kita ini, kejayaan dan kebahagiaan sebenarnya ialah apabila kita meletakkan cara hidup Islam itu sebagai cara hidup kita. Kita mengambil Al-Quran, kita mengambil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan Islam itu sebagai cara hidup kita dalam peribadi kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala membantu kita menjadi seorang muslim yang saleh, ya, dan muslih, muslim yang baik, muslim yang saleh, dan muslim yang sentiasa memperbetulkan kepincangan, kekurangan yang ada, yang berlaku di sekelilingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة Bani Israel kanat fin nisa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Muslim. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dunia ini cantik dan indah, yakni menghijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil, yakni khalifah, untuk menguruskan apa yang ada padanya. Maka dengan itu ia senantiasa memperhatikan bagaimana cara kamu menjalankan urusannya. Oleh itu, hendaklah kamu menjaga diri daripada keburukan yang disebabkan oleh dunia. Kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Jaga diri daripada keburukan yang disebabkan oleh dunia dan disebabkan oleh perempuan. Kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula menimpa kaum Bani Israel adalah berpunca daripada orang-orang perempuan. Hadis rawahu Muslim. Muslimin muslimat, sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dia cerita kepada kita, peringatan kepada saya, peringatan kepada tuan-tuan sekalian, bahawa dunia ni satu benda yang mengasyikkan. Ya. Dunia ni satu benda yang sangat indah, cantik, elok, comel, seronok, ya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita manusia ni untuk menguruskan dunia. Urus dunia, ya. Dan Allah Ta'ala meletakkan urusan dunia itu kepada kita. Dan dalam masa yang sama pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya. Awas ataupun takutlah kamu kepada dunia, berhati-hati dalam perkara-perkara yang disebabkan oleh dunia, yakni keburukan dunia, fitnah dunia. Dan yang kedua disebut secara khusus juga yang ada pada dunia itu ialah an-nisa wattaqun nisa, iaitulah yang berkaitan dengan perempuan, yang berkaitan dengan fitnah wanita. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara fitnah yang awal berlaku kepada kaum Bani Israel, rosaknya mereka, ya, hilangnya kebaikan dalam kehidupan mereka, dalam neraca Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila dia kalah dengan fitnah yang berpunca daripada kaum perempuan ataupun wanita. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam hidup ni di atas dunia. Dunia ni sama ada kita ambil secara baik, sedar bahawa dunia itu jambatan akhirat, ataupun kita lupa bahawa dunia itu adalah segala-galanya. Ya. Ramai orang boleh bercakap dunia tak pergi mana, tapi dalam amalan harian tidak menggambarkan dia ni berhati-hati dengan dunia. Dunia bagi orang mukmin dia adalah jambatan kepada akhirat. Dunia merupakan tempat dia untuk mencari sebanyak mungkin kebaikan. Dalam masa yang sama tidak melalaikannya daripada patuh dan taat, tunduk akur dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cari dunia, tak ada masalah, tapi dunia tidak melalaikannya. Dia menjaga dirinya daripada keburukan dunia. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Ada orang ambil dunia sebagai bekalan untuk dia bahagia di akhirat. Ada orang mengambil dunia, lupa segala-galanya, dunialah segala-galanya. Dia lupa ada di sana berdepan dengan Allah. Di sana adanya hisab. Di sana adanya suratan amal. Jadi Nabi pesan kepada kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Dalam hadis kita baca tadi, ya, jaga keburukan yang lahir daripada dunia, dan yang kedua ialah perempuan. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, dalam kehidupan kita ramai kejar dunia ni siapa tak ingat akhirat. Sedar-sedar pecing, sedar-sedar sakit, sedar-sedar mati. Kejar ke dunia. Bangun pagi fikir dunia. Semaya bang nombor 2. Nak sembahyang subuh jemaah ke, nak pergi surau ke, nak pergi masjid, nombor 2. Kejut bangun pagi fikir cari pitih dulu. Tak salah, tapi yang menjadi kesalahannya apabila kita kejar dunia, lupa kepada tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentadbir dunia ini dengan sebaiknya. Dunia kita ambil, akhirat kita kejar sungguh-sungguh. Sebab tu orang mukmin dia muhasabah diri dia. Aku dengan dunia hari ini secara mana aku ambil? Ambil sungguh-sungguh lupa kepada akhirat, ataupun sekadar
Hidup dunia yang tak pergi ke mana. Yang kita sedih tuan-tuan, ada orang hok kejar dunia, hok dak siapa semayang bang, dak semayang bang kejar dunia. Dak kira garik isa, dak kira orang kata berzuhur asar, kejarnya ke dunia. Allah, dak kaya juga. Itu masalah. Sebab itu orang mukmin dia mengambil dunia ini sebagai tempat mencari bekalan. Nabi sebut dalam hadis yang lain, orang mukmin dalam hidup dunia ni sebagaimana abirus sabil. Orang yang musafir je. Dia berhenti sekejap, berteduh bawah pokok, dia jalan balik. Berhenti berteduh sekejap je. Itulah dunia. Dan berjalan balik, itulah akhirat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada pada diri kita, maka kita sedar bahawa kita ni bersifat sementara kat dunia. Kita nak hidup lama mana tuan-tuan? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bila siapa 40 kata, 50 kata tu dak agak dah. Nafsu besar tapi fizikal dak agak dah. Jadi sebab itulah Nabi pesan kepada kita berwaspada dengan dunia, sebab dunia ni fitnah dia besar sangat. Apabila kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengenal harta benda dunia itu halal ke haram. Yang penting boleh. Itu fitnah, kena jaga. Apabila kita tidak ada takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kisah halal ke haram ke, hak orang ke, hak kita ke, kita gomor. Itu fitnah. Boleh ke tak boleh, yang penting gomor dulu. Nega dakwi rasuah payah Ustaz dia kata. Nega dakwi duit kopi masuk projek atau apa ni dipanggil apa, tender, dakwi hadiah payah lah dia kata. Dak kaya kita sebab tu orang lain kaya. Itu kalau kita ukur dengan neraca akal. Kita di sana orang Islam ada keberkatan. Orang Islam ada di sana disebut sebagai apa? Ingat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar, kama qala sallam. Nabi kata, orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah dalam neraka. Sebab tu kaya yang tidak memberi keberkatan. Kita nak kita hebat dunia, hebat akhirat. Dunia ini kita dapat sebaik-baiknya, akhirat kita juga disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan yang maqaman mahmuda, mendapat maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak. Jadi dunia ni kita guna untuk cari kebaikan akhirat. Bukan dunia yang menghanyutkan kita, dunia yang melalaikan kita. Sebab dunia ni seronok tuan-tuan. Dunia ni suka kenderaannya, rumah tangganya, jawatannya, pengaruhnya, keluarganya, perkahwinannya. Ni hak orang suka belaka ni. Keseronokan, kelazatan, semua orang nak. Tapi yang membezakan kita dengan manusia yang kufur, manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buat benda tu, keseronokan kita Tuhan redha ke tak? Kebahagiaan kita yang kita cari itu diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya? Dunia yang kita kejar itu Tuhan redha ke tidak? Pengaruh yang kita cari itu Tuhan redha ataupun tidak? Itu beza kita dengan orang yang tidak beriman. Kalau kita sama, maka tidak ada nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harta banyak, walaupun pengaruh hebat, walaupun kita memiliki segala-galanya, di sisi Allah Tuhan tak pandang. Allah tak pandang. Walaupun manusia sanjung kita, walaupun manusia pandang kita orang hebat, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada nilai. Sebab tu di hari akhirat nanti dibangkitkan sama dia. Orang biasa, orang senang, orang susah, rakyat biasa, orang yang diberi amanah memimpin, ada tanggungjawab, orang ada gelaran, orang tak ada gelaran, akhirat sama je. Yang menentukan amalnya apa dia, baik buruk di sisi Allah Ta'ala, itulah amal salih. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah, ya, siapa yang
berhadapan dengan Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik, maka beramallah dengan amal yang soleh. Jadi kita nak hari ni, apa yang kita buat dunia ni jadi amal soleh. Diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, kekayaan kita, masa yang ada pada kita, umur yang ada pada kita, kedudukan yang ada pada kita, itu amal soleh yang boleh memberatkan neraca kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena cek semua. Perhati semua. Aku dapat dunia ni, aku dapat harta, aku dapat kekayaan, aku ada anak, aku ada isteri, aku ada keluarga, aku sebagai ketua, aku sebagai orang biasa. Tuan tu kedok tanya. Cek muhasabah. Kalau tak kita tanya apa habis hari, seminggu, sebulan, setahun, tak gigih amal kita, takwa kita, taqarrub kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut yang pertama ialah dunia. Ya. Yang kedua ialah fitnahnya ialah perempuan. Nabi sebut yang kedua ialah perempuan. Perempuan ni dia mempunyai satu daya tarikan yang sangat hebat, tuan-tuan. Sebab tu bukalah iklan mana-mana, terperhati iklan dalam internet ke apa ni, TV ke mana-mana, radio ke, dia perempuan menjadi peranan yang cukup hebat. Kadang-kadang pakaian lelaki, perempuan yang jadi orang yang diiklankan. Kenderaan, itu nak kita daya magnet tarikan perempuan ni sangat hebat. Dan fitnah ini bukan baru, daripada dulu sampai sekarang, ya. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam hidup awasi benda ini. Sebab tu Islam bagi jalan keluar. Kecenderungan manusia yang normal, yang fitrahnya sebagai manusia biasa, dia cenderung kepada perempuan. Lelaki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada lelaki. Fitnah itu fitrah. Zuyyina linnas, dihias daripada manusia. Ada syahwat, suka pada perempuan, suka pada lelaki, tak lari dah. Cuma bagaimana kita nak uruskan kehendak kita, kemahuan kita itu secara baik. Sebab itu Islam syariatkan perkahwinan, adanya nikah, ya, untuk urus kehendak manusia, fitrah manusia yang perlu kepada pasangan. Cuma Nabi sebut di sini secara jelas wanita. Sebab wanita ni kalau dia tidak diurus secara baik kehidupannya, wanita tadi bukan setakat dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi fitnah dan berdosa orang lain juga. Perempuan yang tak jaga pakaiannya, dia ikut nafsu dia, keluar rumah, bukan setakat dia dosa, orang yang perhati dia juga berdosa. Pakaian yang pakai yang ketat, pakaian yang memberahikan, yang jarang, yang Nabi sebut seolah bertelanjang, maka fitnah itu bukan setakat dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki yang melihatnya, masyarakat yang melihatnya juga mendapat fitnah dan berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena perhati. Sebab itu kalau kita buka Al-Quran, banyak ayat-ayat yang cerita supaya khususnya adab-adab berpakaian ini disebut dalam surah An-Nur. Perempuan tutup kepalanya, dadanya, supaya apa? Tidak timbul fitnah. Ya. Kalau kita buka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi kata orang yang berpakaian tapi bertelanjang, apa di mana, macam mana? Apabila pakaiannya ketat, apabila pakaiannya jarang. Sebab tu kita kena asuh anak kita supaya tahu mana pakaian yang dianjurkan oleh agama, mana pakaian yang tidak dianjurkan oleh agama, yang melanggar syarak. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, didik anak daripada budak sampai ketua. Ajar dia tutup aurat, ajar dia masa mana nak tutup kepala, ajar dia macam mana nak berpakaian. Ya, bukan sekadar tutup aurat, tapi pakaian dalam Islam ialah pakaian yang tidak menampakkan tubuh badan. Bukan sekadar tutup. Ada ni orang tutup pakaian dia dengan pakaian, tapi
nampak habis tubuh badan dia. Nah, macam buku naka. Kata, nampak habis. Itu dilarang oleh agama. Walaupun pakai tudung, walaupun pakai pakaian, tapi ketat. Islam pakaiannya yang tidak menarik perhatian, yang tidak memberahikan dan tidak menampakkan susuk tubuh orang yang pakai itu. Sebab tu saya nasihat kepada suami, saya nasihat kepada mak ayah, tengok isteri kita pakaiannya macam mana, tengok anak-anak kita pakaiannya macam mana. Jangan menjadi fitnah kepada orang lain apabila dia berpakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, dia kata apa? Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalah ila qas'atiha. Qila awamin qillatin bina yawma idin ya Rasulullah. Qala bal innakum yawma idin kathirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa qad nazala bikumul wahn. Qila wamal wahnu ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Nabi kata apa? Dapat dikirakan bahawa kamu akan diterkam, ya, direbut oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap makanan dalam bekasnya. Para sahabat bertanya, apakah masa itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, tidak, bahkan kamu ketika itu memiliki jumlah yang banyak, yang ramai, tetapi ianya seperti karusa isail, kata Rasulullah, seperti air buih di waktu banjir, yakni tidak berguna, dan kamu ditimpa penyakit, iaitulah al-wahan. Sahabat bertanya lagi, apakah penyakit wahan itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, kecintaan yang melampau kepada dunia dan takutkan kematian. Sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, ini penyakit kita di akhir zaman. Orang akan terkam kamu macam orang tengah lapar terkam makanan, pelahap. Maknanya dia gomor, dia terkam orang Islam ni seperti mana orang yang dalam kelaparan menerkam makanan dalam bekasnya. Itu berlaku. Maknanya berlaku benda yang tak sepatutnya, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada izzah, tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ketika itu umat Islam tidak ramai ya Rasulullah? Nabi kata apa? Bal antum kathirun, kamu ramai, tetapi seperti buih ketika banjir. Buih tak ada nilai, mari angin pecah. Itulah umpamanya, ya? Dan Nabi sebut, ketika itu kamu ada satu penyakit yang disebut sebagai al-wahan. Sahabat tanya, qila wamal wahnu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa penyakit wahan itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya, cintakan dunia yang melampau, wa karahiyatul maut, dan takutkan kepada kematian. Ini orang suka belaka ni, dunia orang suka, dan mati orang takut. Sebab apa? Tidak ada persediaan. Sebab apa? Dunia inilah segala-galanya. Jadi sebab itulah umat Islam hari ini dihina oleh Allah. Ya. Kalau kita lihat umat Islam dunia hari ini, kalau kita perhati, antara umat yang paling ramai. Indonesia saja, ya,
tak kurang daripada 250 juta. Ya. Bilangan penduduk Islamnya. Di Mesir saja tak kurang daripada 85 juta. Malaysia lebih daripada 24 juta. Makna ramai. Berbanding orang lain. Tetapi tidak ada qimah, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa dihina? Apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Afghanistan, apa berlaku di Iraq, apa berlaku di Syria hari ini. Islam ramai. Yahudi berapa je dekat dunia ni? Ya. Tapi tak sampai 20 juta pun. Tapi ya, kalau kita perhati, dihina. Kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak ada tanggungjawab. Sebab apa? Fikir dunia lupa kepada tanggungjawab untuk berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihina, tuan-tuan. Tuan-tuan bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, bagaimana kita mencari dunia ni, ya, biarlah ianya menjadi satu bekalan yang baik kepada kita. Kita tidak boleh menyalahkan dunia dan meninggalkannya seperti mana setengah-setengah fahaman tinggal dunia, duduk masjid berzikir. Tak, itu tidak dianjurkan oleh agama. Ada ketika Rasulullah melihat sahabat yang duduk dalam masjid tak cari dunia, Rasulullah ambak dia. Sayyidina Umar begitu juga, Al-Khattab radhiyallahu an, dia tengok ada di kalangan sahabatnya yang sibuk berzikir, lupa pada dunia, dia halau keluar dunia, keluar daripada masjid, duduk dalam masjid. Yang tak nak cari dunia duduk dalam masjid, dia halau daripada masjid dan suruh bekerja cari dunia. Sebab apa? Kita nak mendekatkan diri kepada Allah sekarang ni, berhajat pada dunia. Macam masjid kita lah, dengan kipasnya, dengan lampunya, dengan cahaya, pakaian, apa saja kita nak mendekatkan kepada Allah, berhajat kepada dunia. Jadi kita urus dunia secara baik. Untuk apa? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada pandangan menyatakan bagaimana kita nak urus dunia ni supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama antaranya ialah kita perlu mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni tempat kita cari kebaikan. Ya. Dunia ni tempat kita untuk mengambil sebanyak mungkin jalan-jalan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Ambil peluang. Banyak ruang yang ada. Ya. Kemudian kehidupan dunia ni yang berlalu saat, minit, jam, hari, minggu, bulan itu guna sebaiknya untuk menanam sebanyak mungkin kefahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sibuk cari dunia, ada masa untuk dekat diri kepada Allah, ada masa untuk dengar, ada masa untuk buat kajian, ada masa untuk membaca, ada masa untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama. Sebab apa? Ilmu agama ni yang memandu kita redha Allah dunia dan akhirat. Jangan cari lupa untuk cari agama. Ya. Hidup dah berpuluh tahun, tak kenal lagi mana fardu, tak kenal lagi mana wajib, tak kenal lagi mana yang larang, yang boleh. Tak tahu semayang bang, tak tahu palekau sekali. Hidup 40 tahun dah, 50 tahun kat dunia, tak tahu ke benda. Maka itulah orang kata dunia merugikan dia. Quran tak boleh baca, semayang bang, tak tahu ke benda. Dunia semua ada. Itu dunia yang merosakkan diri. Saya nasihatkan kepada diri saya, kepada tuan-tuan, kita ada masa 24 jam, bagi masa. Jangan cari makan hingga lupa untuk cari akhirat. Maksud saya cari ilmu akhirat. Bagaimana nak mendekat diri kepada Allah, nak kenal mana sifat-sifat yang buruk, nak kenal mana sifat-sifat dia larang, nak kenal cara-cara mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Cari ilmu. Dan duduk di rumah tak jumpa ilmu, kena keluar. Sebab tu Nabi SAW dia kata apa? Man salaka tariqan yaltamisuhi. Dia kata apa? Dalam hadis Nabi kata apa? Siapa yang mencari keluar fihi ilman, nak cari satu ilmu,
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar daripada rumah ni mencari satu jalan untuk mencari satu ilmu, Nabi kata apa? Allah Ta'ala akan permudahkan dirinya untuk menuju satu jalan ke jalan syurga Allah di hari akhir. Cari ilmu. Tak boleh mengajar, dengar. Banyak cara kita nak dapat ilmu sekarang, tuan-tuan. Kalau ikut sibuk memang tak dang sokmo. Kaedah paling mudah. Dunia ni dia memang tak akan sempurna, tak akan cukup. Waktu Nabi sebut, saya selalu ulang hadis ni, tazkirah untuk saya, tazkirah untuk tuan-tuan sedang pendengar sekalian. Nabi kata apa? Dunia ni awak cari. Kalau Nabi kata, dia kata apa? Kalau manusia diberi satu lemah daripada lemah emas, nescaya dia nak lembah yang kedua. Tak cukup. Beri kedua, nak yang ketiga. Sehinggalah Nabi sebut dalam hadis itu, dipenuhi mulutnya dengan tanah. Masa itulah dia baru sedar. Maknanya mati dalam kubur dah. Maknanya dunia ni tak akan cukup. Cuma kita macam mana disiplinkan diri kita, cari dunia, cari kehidupan, nak makan dan sebagainya, dalam masa yang sama urus masa kita untuk cari ilmu agama. Urus masa kita nak kenal mana fardu, mana sunat yang disebut sebagai fardu ain. Urus masa kita untuk baca Quran. Urus masa kita untuk belajar Al-Quran. Sebab Nabi kata apa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi ada masa cari makan, ada masa cari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu baru jadi dunia yang diredai oleh Allah. Kita tak sedar diri. Bila sakit demam, barulah ingat ke masjid surau. Baru nak panggil awak sembahyang hajat. Barulah nak berzikir, barulah nak tahlil bila sakit demam. Bila ada kematian. Masa sebelum tu tak kenal. Orang dok mengajar berdaung masjid surau bala awak tak reti. Ini masalah penyakit kita. Jadi sebab itulah saya nasihatkan kepada diri saya, kepada tuan-tuan, ambil masa, urus masa kita untuk cari dunia, cari makan, tanggung anak isteri dalam masa yang sama. Gunakan sebahagiannya untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang yang jahil. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ambil dunia ni untuk apa? Buat amal soleh sebanyak-banyaknya. Guna peluang. Duduk beri pejabat, guna peluang yang ada untuk beramal soleh. Suka tolong orang, buat kebajikan, hilang pasasan, hasad dengki, cari redha Allah, cari redha yang dikaitkan dengan keredaan Allah, dan cari peluang-peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di pejabat, di sekolah sama juga. Kalau kita mengajar, di pasar, di gedung, dalam perniagaan kita, guna peluang itu sebagai amal soleh yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ilmu pada orang, bagi khidmat pada orang. Ini benda-benda yang boleh mengangkat darjat kita. Sebab Nabi kata apa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah anfa'un nas linnas, kata Rasulullah. Orang yang paling banyak manfaatnya kepada manusia. Dia duduk pejabat, dia paling banyak manfaat kepada manusia lain. Dia duduk di pasar, dia berniaga, orang boleh ambil manfaat daripada dirinya. Dia duduk dalam kampung, dalam keluarga, dalam masyarakat, orang suka ambil manfaat kelebihan yang ada pada dia, dan dia dibantu orang. Tenaga dia, pemikiran dia, harta benda dia, usaha dia buat untuk manusia. Di samping dia jaga hak diri dia, hak keluarga dia, dan dia berkongsi dengan orang lain. Ini manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kita guna peluang untuk melakukan amal soleh sebaiknya. Kemudian Nabi sebut dalam, disebut lagi bagaimana cari ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu. Ilmu kita kongsi dengan orang. Kepakaran yang ada pada kita kongsi dengan orang. Kadang-kadang kita sebut Allah, malas tak, biar cari sendirilah. Dia malas dah, kita nak pergi mudah-mudah. Oh, tak boleh. Kita lupa bahawa di sana bila kita mati, bila ilmu itu dimanfaatkan, pahala bonus walaupun kita mati, dia masuk dalam hak kita. Jalan, dia panggil apa? Ilmu jariah. Walaupun kita mati, pahala berterusan dapat kepada. Itu dia panggil ilmu yang dimanfaatkan.
Tapi kalau tak fikir gitu, kita akan kedekut dengan ilmu kita. Ada setengah orang tanya tak nak apa. Nabi sebut bagaimana orang yang tak bagi tahu tentang benda yang dia tahu, maka di hari akhirat nanti dalam hadis itu, makna hadis kata apa? Kita pernah baca hadis sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala akan kekang mulutnya dengan bara api neraka. Nauzubillah. Hanya kedekut dalam ilmu. Tak nak khabar, tak nak tengok orang bahagia, tak nak tengok orang dapat kebaikan. Kemudian disebut lagi, kita cuba berusaha mendidik anak-anak dan isteri kita dekat dunia ni menjadi anak-anak yang soleh, isteri yang soleh. Usaha, nasihat, didik, asuh. Ini kesempatan kat dunia. Sebab apa? Bila kita mati, anak-anak ni yang disebut dalam hadis tu, wa yad'ulah, akan mendoakan kebaikan kepada si ayah dan si ibu. Kita mati dah, tapi pahala berjalan. Sebab apa? Kita tinggal anak-anak yang saleh. Dia buat kebaikan, pahala jariah dekat dunia, dia buat amal saleh dengan manusia lain dekat dunia ni, kita mendapat pahala, insya-Allah. Itu antara perkara yang kita cuba ambil dengan dunia ni. Ya. Kemudian dianjurkan kepada kita untuk kita mencari seramai mungkin sahabat-sahabat, teman handai, sahabat yang soleh. Cari kawan-kawan yang baik. Sebab apa? Nabi kata kawan yang baik itu umpama kita berkawan dengan orang yang berniaga minyak wangi, dan berkawan dengan orang yang jahat itu seumpama berkawan dengan tukang besi. Kebaikan yang dia buat, kita akan terkesan. Ya. Dan dalam hadis yang lain disebut apa? Dinil mar'u ala dini khalili, atau kama qala. Agama seseorang itu bergantung siapa temannya, siapa sahabatnya. Tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berkongsi sedikit dengan tuan-tuan apabila tersebut berkaitan dengan wanita tadi, disebut dengan berkaitan dengan wanita tadi. Di sana wanita ini dilihat dalam kacamata Islam adalah makhluk ciptaan Allah yang perlu dijaga. Kalau dia itu sebagai seorang isteri, kalau dia sebagai seorang anak, maka suami, maka si ayah dan si ibu perlu mendidiknya menjadi wanita yang salihah. Ya. Sebab apabila tidak menjadi wanita yang salihah, maka rosak keluarga. Ya. Muhammad Qutub dalam kitabnya Syubhat Haulal Islam, dia cerita bagaimana Islam ini cuba dirosakkan oleh musuh-musuh Islam dengan merosakkan wanitanya. Dan dia kata bahawa wanita Islam itu adalah kilang produk yang mengeluarkan generasi yang saleh. Dan musuh-musuh Islam berusaha setiap waktu memastikan kilang ini rosak. Sebab apa? Bila rosak, mudahlah dia dipengaruhi dengan tarikan-tarikan yang dikaitkan, yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata bila perempuan Islam dirosakkan, maka dia akan menjadi perempuan yang tidak ada panduan dalam kehidupan. Agama berbuat sebelah, letak sebelah, dia fikir kebebasan, dia fikir boleh buat apa saja seperti mana orang barat, bebas segala-galanya, semua benda meminta hak kesamaan atas asas kemanusiaan sejagat. Masa tu rosak. Bila perempuan Islam ni rosak, maknanya ibu-ibu muslimah ini rosak, maka anak-anak yang dilahirkan itu anak-anak yang rosak. Tidak boleh dididik dengan acuan Islam, tidak diasuh dengan acuan Islam, maka anak-anak itu akan rosak. 1, 2, 3 generasi akan rosak, maka rosaklah umat Islam secara keseluruhan. Jadi tumpuan fokus musuh-musuh Islam antaranya merosakkan kaum muslim. Sebab tu Nabi bagaimana sentiasa menyebut kelebihan orang yang boleh mendidik anak perempuannya 2-3 orang secara baik, maka akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi secara khusus tentang wanita. Fitnah dunia ni antara yang paling hebat ialah wanita. Sebab tu perempuan kena jaga pakaiannya, tingkah lakunya, pergaulannya.
Bila perempuan tidak ada kawalan dalam hidupnya, maka lahirlah suasana yang tidak baik. Bila suasana yang tidak baik akan merosakkan keturunan manusia. Sebab itu Islam dia jaga supaya tidak berlakunya zina. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala sebut apa? Az-zaniyatu waz-zani. Allah Ta'ala sebut perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka pukullah keduanya mi'ata jaldah, 100 kali rotan. Itu hukum Islam yang asal. Ya. Ahli tafsir menyebut kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan az-zaniyatu, baru az-zani. Perempuan dulu yang berzina, kemudian lelaki yang berzina. Kan dikatakan punca yang utama berlakunya faktor zina itu, puncanya ialah disebabkan godaan daripada wanita. Kebanyakannya. Jadi kena jaga molek. Kalau kita ada anak perempuan, kalau kita di kalangan wanita, kalau kita duduk di pejabat, duduk di sekolah, duduk di pasar, duduk di tempat-tempat perniagaan, jaga maruah kita. Didik anak-anak kita mengenal pergaulan, mana boleh, mana tak boleh, mana haram, mana tak haram, supaya apa? Tak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Bila berlaku pergaulan bebas, dia mudah jadi penzinaan. Hari ini dia panggil apa? Seks serambang. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ya, statistik daripada apa tersebut sebagai perangkaan daripada pejabat Jabatan Pendaftaran Negara. Bagaimana diceritakan, seramai 152,182 orang anak luar nikah yang tidak sah tarafnya direkodkan bagi tahun 2008 hingga 2010. Lebih 152,000. Ini Jabatan Pendaftaran Negara statement. Ya. Jika ambil kira daripada perangkaan ini, kajian yang dibuat, kalau kita buat purata, bermakna 2,500 anak luar nikah direkodkan setiap bulan, ya, atau 82 kes setiap hari. Setiap hari 82 orang baby keluar tak sah taraf nikahnya, ya. Atau 7 anak luar nikah dilahirkan pada setiap 2 jam. Kita ada teman-teman dekat hospital yang jaga bahagian ONG, bahagian bilik bersalin. Hampir setiap hari dilahirkan anak-anak luar nikah. Puncanya apa? Ya, kajian yang dibuat, ya, antaranya ialah tidak ada kefahaman dan penghayatan agama. Antaranya lagi ialah kerana pergaulan bebas. Antaranya lagi ialah peranan media sosial, Facebook, Twitter, internet dan sebagainya. Ya. Ini berdasarkan kajian oleh Institute Integrity Malaysia, IIM. Disebut tadi, antara punca yang menyumbang kepada peningkatan gejala sosial yang membawa kepada masalah kelahiran anak luar nikah ini, menurut kajian ini, ialah penyaluran maklumat tanpa batasan. Penyaluran maklumat tanpa batasan dan perubahan budaya masyarakat apabila 55% rakyat Malaysia dilaporkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM sebagai gila internet. 55% rakyat Malaysia, separuh lebih. Gila internet disebut sini. Dan mempunyai asas, mempunyai akses boleh masuk terhadap penyaluran maklumat melalui alam maya yang sangat luas.
Ini antara penyumbang utama. Di samping itu berkenalan, Facebook, laman sosial dan sebagainya lah, SMS dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang kita kena beka. Kita nak salahkan siapa tuan-tuan? Salah pada siapa? Kita semua mesti bertanggungjawab. Jangan salah ke cikgu saja, jangan salah kepada anak-anak saja. Kita semua mesti bertanggungjawab. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ciri mukmin ialah cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah kemungkaran dan ajak kepada kebaikan. Masyarakat hari ni, orang Islam hari ni tengok kemungkaran depan mata, buat dauti je. Bukan anak aku, bukan cucu aku, bukan orang kampung aku, biar ke dia. Terbang-terbang marah, kita kena marah. Kalaulah tuan-tuan bayang semua berperanan cegah daripada maksiat, cegah kemungkaran, insya-Allah masing-masing fikir nak buat jahat depan mata. Tapi kalau ada cara, budak-budak tak ada hal. Mak ayah tak cara. Kalau mak ayah sendiri tak cara, tetap yang tegur, ayahku tak cara, muak susah benda kan? Itu masalah. Terbaik marah anak dia, ayah mak mari cari kita pula. Apa start terbaik susah dengan anak saya? Pandai saya didik. Ini masalah. Ramai mana cikgu-cikgu, ustaz-ustaz bagi tahu kepada kita bila kita tegur anak-anak dia, oh mak ayah main marah kita. Itu masalah. Jadi semua kena bertanggungjawab. Bukan ustaz-ustaz saja, bukan orang agama, semua bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi orang yang diberi amanah untuk memimpin dan mentadbir urusan dunia. Ini orang yang pertama antara orang yang disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai ketua keluarga, jaga anak-anak. Kita sebagai mak ayah, jaga anak-anak. Setakat yang kita mampu. Kita ketua masyarakat, ketua organisasi, ketua di mana-mana kita disebut sebagai pemimpin, sebagai ketua, amanahnya ialah bukan sekadar memberi perlindungan penginapannya, bukan sekadar memberi pendidikannya, bukan sekadar memberi kesejahteraan sudut keamanannya, tapi juga ialah mendidik mereka ini supaya mengenal Tuhan, mengenal Allah, tahu halal haramnya. Peranan siapa? Peranan orang yang diberi amanah untuk menjaga keluarga, menjaga masyarakat dan seterusnya. Ini antara persoalan. Kullukum ra'in, kata Rasulullah. Semua kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Dan semua kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah terhadap orang-orang yang berada di bawah jagaan kamu. Saya ingatkan diri saya ingat kepada tuan-tuan, ini tanggungjawab dan peranan kita. Mudah-mudahan fitnah dunia, fitnah wanita dan apa yang berkaitan dengan kedua perkara ini menjadikan kita orang yang sentiasa berhati-hati. Kita berdoa kepada Allah supaya kita melepasi fitnah ini dan dimasukkan di kalangan kita semua, di kalangan orang yang diridai oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.